sedang berjalan. Ketika kami sampai sedang berjalan. Bom fosforus ni tuan-tuan dicipta khas satu senjata kimia oleh rejim Israel. Belum pernah diuji atas mana-mana negara, hatta kepada haiwan sekalipun. Tapi digugurkan secara berleluasa di bumi Gaza. Kita akan saksikan bagaimana mereka menerima, insya-Allah. Tuan-tuan, sedikit kelebihan Gaza. Moyang Rasulullah SAW pernah berniaga dan menetap di Gaza. Di Gaza terdapat sebuah masjid, iaitu Masjid Hashim Abdul Manaf, yang mana daripada Hashim Abdul Manaf ini lahirlah keturunan Bani Hashim. Terdapat sebuah masjid di Gaza, kehebatan. Dan Gaza juga telah melahirkan seorang imam besar, iaitu imam mazhab kita, Imam Syafi'i, lahir di Gaza. Ketika berusia 5 tahun, beliau telah menghafaz Al-Quran. Ketika berusia 10 tahun, beliau dihantar belajar dengan Imam Malik. Ketika ia sampai, ia telah menghafal kitab karangan Imam Malik, iaitu kitab Muwatta, yang telah ada hampir 100,000 hadis. Hebat Imam Ghazali ini, Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Dan ketika berusia 20 tahun, ada yang mengatakan beliau telah diberi mandat oleh gurunya untuk mengeluarkan fatwa ataupun menjadi mufti. Itu kehebatan. Dan di Gaza, mazhabnya sama dengan kita, mazhab Imam Syafi'i. Bukanlah orang lain bagi kita, saudara kita, tuan-tuan. Satu mazhab dengan kita. Dan sedikit mengenai sejarah Gaza, ketika zaman tentera Tatar ataupun zaman Mongol, sebuah raja yang hebat, iaitu Genghis Khan, telah bercadang untuk meluaskan empire-nya, empire Mongol ni, dan banyak memusnahkan wilayah-wilayah Islam. Ketika beliau meninggal, disambung perjuangan ini oleh Hulagu Khan, cucunya, melebarkan lagi jajahan. Dan ketika sekitar 1251 Masihi, Hulagu Khan ini telah melancarkan satu serangan yang hebat, mengalahkan Baghdad. Ketika masuk ke Baghdad, melakukan banyak kerosakan. Ada yang mengatakan dia ambil semua khazanah Islam ni, campak dalam laut untuk jadikan seberang kuda untuk pergi ke seberang sana, mengakibatkan laut menjadi hitam akibat dakwat yang begitu banyak khazanah Islam. Tetapi apabila beliau masuk ke Gaza, ketika buat satu serangan ke atas Sultan Muzaffar Saifuddin Qutus dari Mesir, dibuat di luar Mesir, iaitu di Gaza, di bumi Gaza. Apabila sampai di sana, buat pertama kalinya tentera Mongol ini kalah. Ini mungkin kehebatan bumi Gaza yang Allah janjikan. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan sambung, tapi saya akan beri laluan sedikit. Tuan-tuan boleh sabar, kita bagi laluan sedikit kepada saudara kita Muhammad Ibrahim Al-Mukhrabi, untuk menyampaikan sedikit mungkin kata-kata kepada kita. Dipersilakan saudara saya Muhammad, come. Dia akan bercakap bahasa Inggeris. Ni pun dia okey ni. Ada yang tak boleh cakap bahasa Inggeris, dia cakap Arab, jenuh saya nak translate. Ni cakap English bolehlah sikit-sikit. Boleh dapat mic tu. Explain a little bit about yourself. Okay. Saya kalau boleh okay tu. Okay, go back. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المجاهدين. Brothers and sisters in Malaysia, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you see in the video, what my brother Zulhaniya explained to you, we are in Gaza. We are really live very hard, so we are really need your help and your support. Tuan-tuan, sebagaimana yang tuan-tuan akan lihat, saksikan gambar yang akan saya tayangkan sebentar lagi. Tuan-tuan akan lihat bagaimana penderitaan kami di Gaza. Dan tuan-tuan akan dapat saksikan bagaimana cara kehidupan kami di Gaza. Dan kami amat berterima kasih atas bantuan tuan-tuan selama ini, insya-Allah.
I want to speak a little about war 2008. Israel destroyed 70% of the mosque of Gaza. Saya akan bercakap sedikit mengenai peperangan yang telah berlaku pada 2008-2009 yang dikenali sebagai peperangan Al-Furqan, yang mana Israel telah memusnahkan hampir 70% masjid-masjid di Gaza. Wallahi, 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 no Arabic country come to rebuild the mosque. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, kami tidak ada dana untuk membangunkan masjid-masjid ini. Just Malaysia people. Now they building the mosque in Gaza. Dan tidak ada negara lain yang mendirikan masjid di Gaza kecuali Malaysia, yang telah satu-satunya negara Islam yang telah membangunkan masjid di tempat kami. وأيضا in the حجارة السجيل war, Israel destroyed some of mosque in Gaza. Dan dalam peperangan yang terbaru ini, Israel telah memusnahkan lagi masjid. Israel telah memusnahkan lagi masjid kami, yang mana hampir 30 masjid, insya-Allah. Actually, there is no Arab country come to Gaza to building mosque. Sebenarnya tidak ada negara-negara Arab yang datang untuk membantu kami membina masjid. But subhanallah, Malaysian people come to Gaza to building mosque also. Tapi alhamdulillah, rakyat Malaysia telah datang ke Gaza dan telah membantu kami membina masjid kami di Gaza. After war finish, there is many delegation come to Gaza. But wallahi, the big delegation was from Malaysia. Selepas peperangan yang baru ini, ramai agensi-agensi NGO datang ke Gaza mengunjungi kami. Tapi percayalah, the big delegation was from Malaysia. Delegasi yang antara yang terbesar NGO yang datang adalah daripada Malaysia. And wallahi, we are in Gaza. We are really thank you so much for your support us, and we appreciate that. Dan kami amat berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang telah membantu kami. And my English is not good. I have a lot of speak, but I will let my brother Zulhaniya speak, inshallah. So thank you. جزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. InsyaAllah. Bahasa Inggeris saya tak bagus, tapi saya insyaAllah sambung pada saya untuk sambung. Tuan-tuan, itu tadi sedikit kata-kata daripada sahabat kita di sana. Sebenarnya selepas peperangan ini banyak delegasi negara datang ke Gaza, ke bumi Gaza. Tetapi antara yang terbesar adalah daripada Malaysia, insya-Allah. Tuan-tuan, sini sedikit gambar mengenai bantuan-bantuan yang kita telah hantar melalui MAPIM di Gaza. Sedikit mengenai Gaza. Daerah Gaza ada 10 daerah, dan dalam Gaza ini ada 1.8 juta penduduk. 51% adalah lelaki, 49% wanita, dan masih berbaki 800 lagi penduduknya di luar Gaza. Dan sedikit sejarah mengenai Palestin. Palestin menjadi rebutan 3 agama terbesar, Islam, Yahudi dan juga Kristian. Barang siapa yang memiliki ataupun mengawal Palestin, dikatakan mereka lah yang akan menjadi tamadun terbesar dunia dan tanda kuasa besar. Tuan-tuan, bagi umat Islam, Palestin merupakan tanah para anbiya. Ramai nabi-nabi kita lahir di sana. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua dibina di atas muka bumi dan merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan sedikit mengenai sejarah Palestin yang boleh kita kaitkan ketika Rasulullah SAW lahir, ketika itu Rom menguasai dunia. Ketika itu yang mana Rom menguasai Kristian, menguasai Palestin. Sejarahnya lama. Ketika Yahudi ini, sejarahnya ketika zaman Nabi Musa SAW lagi. Dan apabila Rasulullah SAW melantik menjadi Rasul,
Ketika itu pun masih lagi di bawah kuasaan Rom. Dan sedikit mengenai Masjid Al-Aqsa ni, kita tiap-tiap tahun sambut Isra' dan Mi'raj tanpa fail. Kalau masjid ni tak buat sambutan, something wrong orang cakap. Tapi apa kita buat, apa kita sumbang tuan-tuan? Hari ini Masjid Al-Aqsa di bawah di bawah kuasaan musuh kita, musuh umat Islam. Dan ini satu sejarah yang perlu kita tahu, yang mana ketika 636 Masihi, Sayyidina Umar Al-Khattab telah masuk dan membebaskan kota Al-Quds ini daripada jajahan Kristian. Ketika mana ada sejarah mengatakan ketika Panglima Islam telah mengepung kota ini dan hendak menyuruh tentera Rom ni menyerahkan kota ini, maka rabainya ataupun padrinya kata, kami akan serahkan kota ini apabila kami bertemu dengan khilafah kamu, pimpinan terbesar, tertinggi kamu. Maka pulanglah panglima perang ini beritahu kepada, menghantar utusan kepada Sayyidina Umar, mengatakan padri ini berkata demikian. Maka Sayyidina Umar daripada Madinah ketika itu menunggang kuda bersama pembantu beliau sehingga ke Al-Aqsa. Bergile-gile menaiki unta. Sekejap Sayyidina Umar di atas, pembantunya menarik, dan ketika Sayyidina Umar di bawah, pembantunya di atas. Ketika sampai di kota Al-Quds ini, ketika itu giliran Sayyidina Umar menarik pembantu ni. Ketika itu nak masuk, pembantu dia kata, Tuan naiklah di atas unta, saya tarik, sebab Tuan khalifah besar akan dilihat oleh ramai umat di kota Al-Quds ini, dan mereka menunggu-nunggu kedatangan. Ini sejarah, tuan-tuan. Sayyidina apa kata Sayyidina Umar? Tidak, saya tidak mahu mengambil hak orang lain. Kamu naik seperti biasa, saya akan tarik. Dan apabila padri itu datang, rupanya mereka dah ada sign, dah ada dalam kitab mereka, apabila datang khilafah yang mempunyai 3 ciri ini, maka janganlah kamu lawan, serahlah kota kunci ini. Apa tanda-tandanya? Lihat pada kaki khilafah itu, apabila kakinya penuh debu, tahulah penuh debu, maka benarlah dia datang daripada Madinah jauh. Dan ketika itu Sayyidina Umar yang tarik, memang berdebu kaki dia. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, apabila yang menarik itu khilafah, yang menunggang adalah pembantunya, maka janganlah kamu lawan. Ketika itu memang khilafah yang tarik, Sayyidina Umar yang menarik unta. Yang ketiga, tanda yang ketiga, apabila di baju seorang khilafah Islam itu ada 13 tompok, tompokan banyak kain yang disambung-sambung, maka janganlah kamu lawan. Dan mereka melihat ketika Sayyidina Umar memberi satu ucapan, mereka melihat kira-kira ada 12 saja. Belum cukup syarat lagi. Tiba-tiba Sayyidina Umar mengangkat tangan